Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi sahibul fadilah Tuan Imam merangkap pengurusi majlis pada malam ini, yang dihormati pengurusi masjid, yang saya kasihi pengurusi atau ketua Biro Dakwah, jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, para asatizah, orang-orang besar kawasan ini, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah, kerana kurniaan Allah kepada kita amat banyak. Salah satu daripadanya, kita ditakdirkan Allah berada dalam agama Islam, diperintah mengikut millah Ibrahim alaihi salam, diperintah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintah mengikut Al-Quranul Karim. Makanya pada malam ni insya-Allah satu tajuk berkenaan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam menyampaikan risalah dakwah dan memaknakan kehidupan manusia dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebahagian ulama menyatakan Al-Quranul Karim mengandungi 4 perkara. Khulasah atau conclusion, kesimpulannya ada 4 perkara. Pertama, bercangkupan dengan masalah iman. Beriman pada Allah, pada kitab, pada Rasul, pada Nabi, pada hari kiamat, qada dan qadar ada disebut. Keduanya, bercangkup kepada syariah, perintah-perintah yang diperintahkan untuk kita lakukan, bergiang-giang, suruh semayang, suruh haji, suruh korban dan sebagainya. Ketiganya, dalam Al-Quran ada juga yang dipanggil sebagai misalan-misalan. Apa makna? Untuk mendekatkan sebuah kefahaman, maka dicontoh-contohkan. Sebagaimana dalam Quran banyak sebut contoh-contoh. Contoh orang yang bawa kitab tapi tak beramal dengan kitab. Masalul ladzina hummilut Taurat dan sebagainya. Begitu juga contoh yang lain yang disebut dalam Quran, banyak misalan-misalan untuk memudahkan kefahaman kita. Dan yang keempat ialah adanya kisah-kisah as-sabiqun al-awwalun, kisah orang dulu-dulu. Sama ada kisah baik yang mewakili kisah para nabi, para rasul. Begitu juga orang-orang yang terpilih oleh Allah, seperti Sayyidatina Maryam, Asiyah dan lain-lain lagi. Keduanya kisah-kisah orang yang tak baik. Maka kita dapati kisah-kisah penentangan kepada para nabi-nabi. Maka di situ kita tengok kisah-kisah banyak. Pertembungan Nabi Musa dengan Firaun, pertembungan nabi-nabi dengan kaumnya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, semuanya bertembung dengan kaum-kaumnya. Maka di situ fahamlah kita, inilah intipati Al-Quranul Karim, 4 perkara tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita fokuskan kepada isu bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini, yang kita diajar untuk mengikutnya dan yakin kepadanya, salah seorang Nabi
yang Allah pelihara, yang Allah beri kepada kita sejumlah gambaran untuk menjadikan motivasi dan inspirasi dalam meneruskan cabaran-cabaran kehidupan. Kerana kita kena faham, hidup di dunia ini, sama ada kita mahu atau tidak mahu, ia merupakan ujian Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di kalangan kamu orang yang paling baik amalannya. Allah nak uji kita. Bila sebut ujian yang disebut dalam Quran banyak. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami, yakni Allah, pasti uji kamu dengan sikit saja, daripada rasa takut, takut mati, takut bergiang, takut sakit, takut miskin, takut apa-apa, takut begini, takut. Dan rasa lapar, kelaparan berlaku. Ada orang ni lapar, ada orang ni kebuluran, ada orang ni susah nak dapat makan. Dan kekurangan daripada jiwa raga, boleh jadi keluarga terdekat mati, hak jauh mati, kawan rakan taulang mati, silap-silap kita pun mati juga. Ini yang berlaku. Begitu juga dengan kekurangan daripada tanam-tanaman dan hasil buah-buahan, tak menjadi masalah dan seumpamanya. Dan beri berita gembiralah kepada orang sabar. Makanya ujian-ujian ni banyak. Allah jadikan sosok Nabi Allah Ibrahim AS dalam banyak cabangan ujian itu. Pertama, bertembung dengan pemerintah. Yang ini merupakan satu ujian besar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bertembung dengan Namrus. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam dunia masa kini, amat sedikit hukuman dengan cara bakar. Tapi itulah Namrus. Dia bakar Nabi Allah Ibrahim AS. Kata almarhum Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi, seorang ulama tafsir terkemuka di Mesir. Dia kata Allah SWT sengaja, bila Nabi Allah Ibrahim pecahkan patung-patungnya, dia tinggalkan kapak pada patung besar, maka pada masa itu, walaupun orang tak tahu, maka Iblis bagi tahu. Dia kata, sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Aku dengar seorang muda yang namanya orang panggil Ibrahim, yang awak kerja ni. Dia tangkap. Nabi Allah Ibrahim kata, kalau begitu, tanyalah patung-patung ni. Maka tak boleh nak jawab. Begitu juga kita tengok kisah yang menarik banyak dalam Quran. Saya tak sempat nak cerita dengan panjang. Ringkas ceritanya, bahasa mudah, hariku wansuru alihatakum. Bakar dia dan tolong Tuhan-Tuhan kamu. Kita dalam Islam, Allah tolong kita. Maka Allah sengaja tidak meraihkan Nabi Allah Ibrahim. Allah sengaja tidak menjadikan Nabi Allah Ibrahim tak boleh ditakar. Allah sengaja menjadikan perkara yang dikehendaki oleh mereka, Allah mudah semua. Nak cari kayu api boleh, nak cari menjenik atau bidah besar untuk nak capak dalam api. Sebab api kalau besar tak boleh letak-letak gitu, dia kena jarak jauh. Kena jarak jauh. Allah bagi. Allah tak jadi hari itu bah. Allah tak jadi hari itu banjir. Allah tak jadi hari itu untuk hujan menyebabkan api tak nyala. Tak, Allah bagi mudah. Mungkin dapat api, dapat kayu api, dapat bara api, dapat semua. Hari pun baik, Allah bagi. Sampai kepada malaikat tanya Nabi Allah Ibrahim, kamu nak tolong daripada aku? Kami akan bantu kamu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Hasbi min su'ali, cukuplah minta aku kepada Allah. Bila sebut cukuplah minta aku kepada Allah SWT, maka ini yang dia ajar dalam Quran. Hasbi Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ayat ni ayat mahal, tuan-tuan. Ayat ini orang yang benar-benar kata orang tak ada arah dah, serah bulat-bulat kepada Allah. Maka serah bulat-bulat kepada Allah sebagaimana yang disebut oleh Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya ataupun dalam kitabnya Hikam, telah menceritakan kalau itu, maka itu alamat mustajab doa. Maka ini terbukti. Apa yang berlaku bila Nabi Allah Ibrahim sandarkan kepada Allah, Allah take over, Allah yang selesaikan, bukan melalui makhluknya seperti malaikat, tapi Allah. Maka apa kata Allah? Qulna, kami arah, ya naru, hai api. Ya naru, hai api, itu hai api yang dipanggil dalam bahasa Arab nakirah maksudah. Nakirah nar, bukan an-nar, nar, tapi maksudah. Dinidak kepada api itu, bukan api rumah kita dah, bukan api lain. Api lain kan Nabi Ibrahim kena bakar juga. Tapi api itu dipanggil nakirah maksudah. Allah direct tuju kepada api besar Namrus itu dengan kata ya nar. Apa arah Allah? Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Kata para ulama, wallahi, kalaulah Allah berhenti sampai ayat itu, pasti Nabi Allah Ibrahim mati dalam api kesejukan. Tapi disambah wasalaman, dan sejahtera. Bila sejuk campur dengan sejahtera, kalau bahasa kita agak ekong lah, maknanya selamat, baik. Dan Allah menyatakan direct sebab Nabi Ibrahim minta ala Ibrahim, atas Nabi Allah Ibrahim. Artinya kalau kita lah dengan Nabi Ibrahim 4 orang duduk dalam api tu, kita habis hancur. Yang selamatnya Nabi Allah Ibrahim. Kerana ini yang ditugaskan, yang dinaskan dalam Quran ke arah batang tubuh Nabi Allah Ibrahim. Maka ujian macam ini bukan ujian yang mudah, tuan-tuan. Allah selamat. Dan ceritanya juga bersambung sampai di Mesir, ketika mana dia dengan Sarah isterinya duduk di Mesir. Begitu juga diuji. Masa tu Raja Mesir saya gerang ke bini dia comel. Bini Ibrahim ni comel. Dia kata, mu cakap benar lah, kata dia, saudara aku, saudara perempuan. Bahasa Arab ukhti tu, maknanya di situ bukanlah tu bahasa. Dia kata saudara. Tapi Allah selamatkan. Akhirnya dihadiahkan. Selepas tak boleh nak goda, dengan susah jadi macam paralyzed ataupun kerah tangan dan seumpamanya, adalah ismah Allah kepada isteri Nabi Allah Ibrahim, dihadiahkan Hajar. Itu satu ujian. Ujian kedua, Nabi Allah Ibrahim berhijrah. Tuan-tuan, hijrah ni satu benda yang luar biasa. Dia hijrah ni dia berbeza sikit dengan pelarian. Sebab hijrah ni dia bawa agama. Tu makna hijrah. Kita tengok Nabi dia bawa agama, sahabat bawa agama. Nabi Ibrahim bawa agama, sahabat ke Habasyah bawa agama. Tu maksud hijrah. Baik. Bila Nabi Allah Ibrahim hijrah, ini ujian. Dan ini menjadikan kebanyakan sunnatul anbiya, sunnah para nabi, hijrah. Hijrah ini menyebabkan seorang itu hidup jauh lebih berjaya. Hijrah ni banyak kesannya. Ulama menyatakan hijrahlah kamu akan menemui penggantinya. Kita tinggal kampung kita pergi kampung lain, kita bina yang lain. Begitu biasa. Hijrah ni ujian. Berapa kali daripada kampungnya dekat dengan Babil, tempat kena bakar, ada kata kat Turki, ada kata kat Iraq. Musafir sampai ke Mesir, akhirnya hijrah sampai ke Palestin. Di Palestin ada satu tempat namanya Al-Khalil. Di situlah tempat Nabi Ibrahim dikatakan berada. Ketiga, Nabi Allah Ibrahim diuji. Ujian yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim diuji, isterinya bahasanya tak beranak, mandu. Ada dalam Qasasul Anbiya menyebut
Usia Nabi Allah Ibrahim, dia dapat anak ketika tu sekitar 120 tahun. Isteri dia ada kata umur 80 tahun. Ialah zaman dulu lain daripada jangan kira zaman kita ni lain zaman dulu. 80. Tapi yang inilah Nabi Ibrahim. Orang tak ada anak ni tuan-tuan faham. Dia tak ada anak, dia tak menikah, tu lain lagi. Yang menikah minta maaf lah kalau ada sahabat-sahabat kita di sini. Ni ujian. Nabi Ibrahim sentiasa baca doa. Antara doa yang dia baca, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Doa ini baik kita baca. Rabbi habli minas salihin. Dia selalu doa macam ini. Tu imam kita baca doa. Baca ayat ni. Surah Safat ayat 99, 100 dan seterusnya. Bila dia sebut Rabbi habli minas salihin, dia minta anak ni, Allah bagi tahu, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri berita gembira kepadanya dengan anak, dan anak tu pula jenis lemah lembut baik. Kita jangan minta doa dapat anak, tapi kita mesti doa dapat anak soleh. Sifat tu penting, anak soleh. Yang ini yang kita nak. Nabi Ibrahim doa. Akhirnya tuan-tuan, macam mana cara nak tahu dapat anak tak dapat anak? Allah mulakan dengan bagi melalui Hajar. Dapat anak, namanya Ismail. Dalam keadaan begitu, Nabi Ibrahim ni ada satu perangai yang baik. Nabi Ibrahim ni banyak gelaran. Antara gelarannya sebagai Abu Al-Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi. Kerana ramai keturunannya jadi Nabi. Kalau kita tengok pecahan daripada Ishak tu Nabi. Ishak bin Ibrahim. Daripada Ishak itu datangnya Yaqub tu Nabi. Yaqub itulah yang digelar sebagai Israel, Bani Israel. Daripada Yaqub itu lahirnya Musa, dan lahirnya Yusuf. Ini yang disebut Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia. Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Pak ni Nabi. Dan daripada mereka pun akan ada. Yusuf ini pula, kalau kita tengok sebelah cabang dia pula ada Bunyamin. Di bawah tu pula ada anak-anak lagi yang jadi Nabi. Daripada Ismail ni tak ada Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat Nabi Allah. Nabi Ibrahim juga digelar sebagai Abu Dhaifan. Apa makna Abu Dhaifan? Bapa kepada tetamu. Kerana perangai Nabi Ibrahim ni, kalau dia makan, dia tak makan seorang. Ada setengah riwayat menyatakan, kalau dia nak makan, tengok tak ada orang, dia jalan pergi cari tetamu sampai 3 batu. Nak eret, nak ajak makan rumah dia. Kita tengok ada makanan, tetamu mari simpang dulu, biarlah dulu. Hebat Nabi Allah Ibrahim. Dia Abu Dhaifan, baik. Baiknya dia bukan kepada orang je dia jamu. Malaikat pun dia jamu. Tiba-tiba datang 3 malaikat merupakan orang muda yang kacak. Datang rumah. Apa lagi? Terus jamu. Semelih kambing, semelih lembu. Lembu ni hak paling baik, anak lembu. Kalau unta hak sedap, orang panggil anak unta. Kalau kita pergi Mekah Arab ni, dia panggil hashi, anak unta. Oh, sedap, lembu lagi. Jadi anak lembu ni panggil bakarah atau sur, hak besar tu. Hak kecil tu dia panggil ijil. Maka dia bakar anak lembu tu yang masak, yang sembelih, akak, hidang. Siapa tak? Allah. Air liur kat menitih teh lah. Main anak lembu ni. Bakar pula, aroma pula sedap. Bila mana hantar kepada tetamu ni, kawan ni selamba je. Tak teliur.
Nak kata puasa bukan puasa tapi sebab sifat malaikat ni tak makan tak minum. Faujasa min khifati, datang rasa takut. Ala takulun, kenapa tak makan? Lalu dia pun cerita, hamba ni, kami ni utusan Tuhan, suruh mari transit sekejap sini untuk nak rayak kepada kamu, kamu akan dapat anak. Ini yang disebut fabasyarnahu bighulamin halim. Kami nak rayak berita gembira kepadanya dengan anak. Tengok Allah bagi hasil daripada Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Allah bagi anak. Anak pula baik. Dia pun suka ceritanya, bagi tahu kat bini dia, Sarah, wahai Sarah, kita akan dapat anak. Fasakkat wajaha wa qalat ajuzun aki. Dia pun tepuk dahi dia, berat. Mana boleh orang tua perempuan, lagi manduk. Tu bahasa ajuz, orang tua perempuan, akim, manduk. Tapi itu kehendak Allah. Saya boleh kisahkan kisah macam ni, banyak kisah, tapi masa tak sempat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Akhirnya tuan-tuan, inilah yang kita kata ujian. Selepas lama bersabar, akhirnya dapat anak, dapat pula dua. Dua-dua Nabi, dinabikan Tuhan. Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Akhir sekali, entah macam mana hikmatullah yang kita tak tahu, maka dibawa Siti Hajar dengan Ismail nung daripada jauh pergi ke Mekah. Mekah hari tu tuan-tuan, masa zaman Nabi Ibrahim, masa zaman mula-mula tu, tak ada seorang orang. Tak ada seorang pun. Tak ada orang. Orang tak ada, binatang tak ada. Burung tak ada, ayam tak ada, itik tak ada, unta, gajah, rimau, semua tak ada. Kosong. Tanaman pun tak ada. Tanaman pun tak ada. Akhirnya Nabi Ibrahim letak Sarah dengan sedikit bekalan dan air dengan Ismail yang masih kecil. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ismail, Sarah kata, kenapa nak tinggal saya ni? Kenapa kena gini? Lalu akhirnya kata, Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang perintah kamu buat macam ni kepada kami? Ya. Dia kata, izan lan yudayyi'an Allah. Kalaulah Allah perintah, kita tak akan disia-siakan oleh Allah. Nabi Ibrahim dia bukan sekadar tu, dititipkan doa. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, berilah daripada keluarga mereka ni rezeki daripada tanam-tanaman, buah-buahan. Sebab itu kalau orang tanya teka-teki, apa negeri pohon tak ada, buah ada semua? Mekah. Hamba tanya, peta ada? Air ada. Deriang, sekarang ni deriang pun ada dah Mekah. Siapa? Anggur dah sakira lah, apple dah sakira. Tengok, akhir sekali air nak habis, tengah panas, Hajar tak boleh tinggal daripada telaga Zamzam. Telaga Zamzam tu lebih kurang dalam 40 meter je daripada Kaabah tu, dekat. Daripada situ tu dia naik ke Safa. Daripada Safa dia pergi ke Marwah. Kita jalan lebih kurang dalam 440 ke 50 meter. Sa'i ni susah tuan-tuan. Kalau kita sa'i ni capur ni letih. Capur romo lebih pada 60 50. Capur pula sikit gaut, darah tinggi, kecil manis, slow lah. Slow. Dia tak jadi macam umur 20 tahun 18. Kalau tu sedap. Dia tinggal kita 3 pusingan, dia 7 dah. Tu gagah orang bila muda. Sarah berlari. Ada tempat dia berlari anak Pak Nur sampai ke Marwah. Kenapa dia nak pergi jauh lagi? Jauh nak pergi payah takut anak tu. Jaga kat anak. Pusing pula. Nampak macam alang-alang. Ini dipanggil sa'i. Sa'i ni banyak mana. Sa'yun dengan mana usaha. Sa'yun dengan mana berlari. Sa'yun dengan mana bersungguh-sungguh. Itulah artinya kalau perempuan yang lemah ditinggal suami yang down tapi masih lagi ada usaha, maka bagaimana kita orang yang pergi ke Mekah buat haji, buat umrah, patutnya kena ada. Ambil semangat. Hajar
Tuan-tuan, akhirnya Allah keluarkan air Zam-Zam. Lalu disebut Zam-Zam. Zam-Zam ni apa makna? Zam-Zam tu bukan bahasa Arab asalnya, bahasa mereka tu. Dia kupu air. Bila kupu air tu, ni kupu air, kupu tu masa tu dipanggil Zam-Zam. Kupu-kupu. Apa makna kupu? Dia buat tebing. Kepung air tu, takut air habis ni. Bila air ada ni, kebetulan daripada Yaman datang kabilah Jurhum, Bani Jurhum. Orang Arab padang pasir, kalau dia berjalan, dia nak tahu tempat tu ada air tak air, tengok langit. Tengok ni dah nampak ni jauh. Bila dia tengok ada burung duk main berenang, duk main terbang, dia kata kalau burung pun perlu air, kami pun perlu air, mesti ada air situ. Dia pun pergi, akhirnya tengok dua beranak, nampak ada air. Dia kata boleh tak kami nak duduk sini? Hajar kata boleh, tapi dengan syarat. Kamu nak duduk sini boleh, kamu duduk. Masa tu tak payah pakai beli gram tanah lagi, tanah kosong tuan-tuan. Tak ada orang. Yang adanya di dua beranak ni. Harga pun tak. Sekarang jangan mainlah tanah Mekah kan main mahal ni tuan-tuan. Jadi boleh dengan syarat telaga ni milik kami, bukan milik kamu. Okey boleh. Dan kabilah ni baik, akhirnya jadi ramai, akhirnya jadi perkampungan. Itu asalnya fi wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada sebarang tanam-tanaman di sisi rumah kamu yang mulia, yang telah diharamkan tempat tersebut. Tuan-tuan, anak pula anak bakal baik, anak jenis baik, anak Nabi, anak pula anak soleh. Anak ni pula besar yang baik. Besar tumbesarannya baik, mukanya comel, akhlaknya tinggi, bahkan diikuti. Cukup padah semua sekali. Nabi Ibrahim selepas begitu, dia datang daripada Nun jauh pergi ziarah anak dia. Dalam riwayat ada sebut beberapa kali Nabi Ibrahim ziarah. Tapi saya tak nak panjang, saya nak cerita hak ni je. Bila dia ziarah, dia tengok Ismail, dua beranak ni, bawalah Ismail jalan. Mak duduk kat lain lah. Dia bawa, dia pergi dekat dengan Mina. Mina ni, siapa dia pun lagi Mekah tahulah, tak jauh daripada Mekah. Mina, tempat kita bermabit. Mina ni salah satu maknanya pancuran. Sebab air, sebab Zamzam, sebab apa ni, darah banyak dikorbankan. Tempat korban dulu di Mina. Dekatnya, kalau nak tahu lagi, dia dekat dengan Jamratul Aqabah, tak jauh. Dekat sangat. Nabi Ibrahim cakap dengan anak dia, dua, seorang sama seorang. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anak sayangku. Dia tak kata yabni, tapi dia guna ya bunayya. Bunayya ni isim tasghir yang memberi makna amat sayang. Macam Nabi kadang-kadang panggil bini dia, isteri dia, iaitu siapa dia nama? Aisyah. Ya Humairah. Ada sebut maknanya pipi merah, comel lah, nak cerita bahasa baik. Sesungguhnya aku, Abah, mimpi dalam mimpi bahawa Abah sembelih kamu. Kata ulama, kalau zaman sekarang ada abah tu mimpi, dia royak anak dia, abah mimpi, abah sembelih kamu, itu tak akan berlaku. Ini dipanggil takhassus. Maknanya apa yang dibentangkan dalam Quran itu yang berlaku, hak tu je, hak lain tak mari. Bahkan kalau anak mimpi, anak dengar macam tu, anak kata ini tak betul abah, ini khas untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk kita. Jangan jadi buat pasal-pasal macam tu, pergi sembelih anak pula sebab mimpi gini. Tak. Syariat ini satu, kita disuruh sembelih korban, bukan orang dah.
Sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih biri, sembelih kerbau, sembelih unta, itu boleh sembelih. Aku tengok sembelih. Tuan-tuan, dalam bahasa yang mudahnya, apa makna? Makna di situ, bunuh ni adalah lembut bagi manusia, kasar bagi haiwan. Tu biasa, ni bahasa kita. Makna gini saya kata, orang tu pergi bunuh orang tu, lembut. Tapi kalau sebut orang tu pergi sembelih orang tu, Allah, kasarnya. Tu kasar. Tapi kalau menatang, bini nak makan ayam kampung, bini kata ke suami dia, bang, pergi bunuh ayam tu. Kasar. Oi, kasar. Apa pula suruh bunuh pula ayam tu? Dah natang ni sembelih ayam tu. Dah kita nak makan sembelih lah. Tu lembut. Dia tak boleh kata nak pergi bunuh ayam tu, pergi sembelih ayam. Itu bahasa. Jadi kalimah kalau baca dalam kanun dunia sekalipun, dia ada kategori. Kategori bunuh ni, satu dipanggil tahap darjah pertama. Darjah kedua ni cara putih lah. Darjah pertama ni macam dia pergi sembelih. Tu berat benar lah tu, Allah zalimnya mu. Siapa pergi sembelih benar. Baik. Bahasa tu kalau orang lain, ini gila je. Hamba pergi ke Tanjung Rambutan. Ni cerita masa jadi mufti dulu. Kat 10 tahun, kat 8 tahun. Pergi. Lalu tu saya kata saya nak pergi sekali ke hospital. Suhu sangat. Saya pergi. Nak rekah cerita ni, saya masuk dekat dengan orang gila, penjenayah ataupun ganah. Dia ada jerejak besi. Dia macam penjara juga. Temu saya cakap, Assalamualaikum Syekh Sahibus Samaha, apa khabar? Allah kata baiknya. Waalaikumsalam. Kata, tuan, apa masalah? Dia jawab, saya macam dengar sesuatu, saya sembelih mak saya dengan ayah saya, mati. Dia panggil halusinasi. Tengok tuan-tuan. Jadi kita kata kalau main sembelih ni, ni gila ni, kasar. Tuan-tuan, apa makna? Makna di sini, wahai Ibrahim, kamu tak ada anak, kamu doa pada Allah, pada aku tu Allah lah maknanya, aku berimu anak. Kamu, anakmu pula aku tak beri anak-anak yang teruk, yang cukup pak tapan lah kata orang, dengan comelnya, dengan cantiknya, dengan akhlak yang baiknya, tak ada benda nak kritik. Muka barang Nabi, dia Nabi, bukan orang macam kita ni, cukup lekat. Kamu jatuh sayang anakmu, betul-betul sayang dah, tak ada alasan untuk nak maruh anak. Tiba-tiba aku suruh kamu sembelih, aku nak uji kamu. Mu sayang ke anakmu ke, ataupun mu ikut perintah aku? Anak ni Nabi Ibrahim percaya. Saya Fadilah sebut tadi, malam pertama tu tarwiyah dengan tengok mimpi, malam kedua dia yakin mimpi tu benar, malam ketiga lepas pada tu hari nahar sembelih. Itu adalah riwayat disebut oleh sebahagian ulama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ini seorang Nabi. Dia ajar kita, dia tidak guna otokrap, dia tak guna kuku besi, dia tak guna ni abah ni mungkin ikut, tak. Tapi dia syura, dia meeting, dia bincang, dia minta buah fikiran anak dia. Dia kata fanzur maza tara, cuba anak anda mikir macam mana pandangan anda. Ni antara aku dengan mu, aku disuruh bunuh mu,
bukan sembelihmu, bukan bunuh, sembelih kamu. Fanzur maza tara. Anaknya terus jawab, ya abati. Tengok, dia guna ya abati, dia tak kata ya abi. Ya abati. Apa makna ya abati? Wahai ayahku yang aku sayangi. Ayah panggil anak ya bunayya, bukan ya bni. Anak panggil ayah ya abati, bukan ya abdi saja, ya abati. Apa kata dia? If'al ma tu'mar. Laksanakanlah apa yang kamu diperintahkan. Kedua-duanya faham mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah tasyri', tak macam kita mimpi. Laksana, tengok. Maknanya 100% serah pada Tuhan. Nak meyakinkan diri, satajiduni, ayah akan tengok aku insya-Allah minas sabir. Maknanya kalau boleh, anak ni hang tak payah ikat abah kepada hamba, saya akan jadi sabar, saya akan ikut betul-betul. Siapa boleh? Ada riwayat kata nak sembelih tu tak boleh tetang mata, paling ke bawah tanah, sembelih dengan air mata berjurai. Dua-dua tu serah. Kalau kita lah, kita akan kata ayah, ayahanda, kita tukar boleh tak? Biar kita sembelih ayah. Ayah tua dah, kan nak mati dah. Kita ni nak hidup lagi, nak tinggal baka pula gini. Biar ayah mati, akan senang. Ataupun gocoh dengan ayah. Kita tengok hak mana menang, hak tu okey, hak mana kalah, hak tu mati. Tapi tak, dua-dua Nabi Islam. Allah puji dalam Quran. Allah kata apa? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya serah bulat-bulat. Islam maknanya serah bulat-bulat. Pakai serah betul-betul. Allah. Serah manusia hebat, serah pada Allah lagilah hebat. Bila serah dah berlaku, dan berlaku dah apa yang berlaku, tapi Allah tidak melukan luka sebagai luka pada leher. Dia buat. Wanadainahu, Allah ambil alih. Kami seru, ayya Ibrahim, panggil hey Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah benarkan mimpi yang kamu lihat itu, dan kami pasti akan balas. Kamu dua ni kerana baik, dia panggil muhsin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Martabat ihsan ni tinggi. Ini hal ni dipanggil inna haza lahuwal bala'ul mubin. Ini ujian besar. Minta maaflah cakap. Orang kalau dah tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak, dia sanggup bunuh orang lain. Tuan-tuan bayangkan. Tapi ini Nabi boleh taat walaupun setahap tu ujian. Allah balas apa? Allah kata wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami gantikannya, tiba-tiba cokoh ada seekor binatang besar. Wa fadainahu dan kami ganti terus. Ni dua orang. Dia ada binatang. Riwayat yang masyhur, binatang itu adalah kibas. Kibah ni kalau tuan-tuan nak kenal, tuan-tuan pergi ke Mekah, bila masa musim haji, lepas buat haji, nak pergi tengok tempat sembelih. Tempat sembelih ni tuan-tuan akan tengok jenis kambing. Kambing jenis ekor panjang, jenis ekor lebar, jenis gini. Tanya hak mana kabs. Dia ada nama macam-macam kambing ni. Ada Ghanam, ada Syah, ada nama macam-macam kita lah. Ada Janapari, ada panggil Boh, ada panggil itu. Dia ada macam-macam. Dia kabs besar. Dan Nabi dalam riwayat dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyaini amlahaini akranaini. Rasulullah SAW pernah sembelih 2 ekor kibas yang warnanya putih, yang amlah. Amlah ni ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama warnanya putih, yang kedua dengan makna gemuk yang amat sangat. Akranaini yang dua-duanya bertanduk, tanduk kemah besar. Oh, tu comel.
Itu cara binatang kita nak korban. Sebab itu kalau kita nak tanya Tok Imam, masjid ni ada dakwah korban? Ada. Tok Imam kata ada 4 kategori. Hak murah kali, hak mahal kali, hak mahal boleh tahan, hak mahal biasa. Kita kata nak murah kali mah. Sepatutnya kena ambil hak mahal sekali. Kalau ada rezeki lah. Sepatutnya biar hak besar, hak kuat. Sembelihan ni disembelih gati. Daripada situ syariat jangan sembelih orang lah, sembelih binatang korban. Binatang sembelih ni dalam riwayat Aisyah kata, aku ingat lagi masa aku kecil, aku masuk dalam Kaabah, aku pernah tengok dalam Kaabah tu ada tanduk kibas yang dikatakan kibas Nabi Allah Ismail. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail ni khilaf ulama. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antara Nabi dengan Adnan sahaja ada kata 21 lapis. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Fihir bin Malik bin Mudrikan, ini sahabat kepada bin Adnan. 21 lapis. Riwayat kata daripada Adnan tu itu khilaf. Kepada Nabi Allah Ismail ada kata 20 juga. Tapi kata ulama yang masyhur, Ibn Abbas kata kita sekadar setakat tu je, kat Adnan je. Katakan 20 lagi, seorang-seorang hidup 100 tahun. Hak ni 100 ni kat 2000, hak ni 100 kat 2000. Nak kat 4000 tahun tuan-tuan. Tapi Allah tunjuk, dan bila berlaku satu lagi serangan sehingga Kaabah terbakar pada zaman peperangan antara Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dengan Abdullah bin Zubair, maka habis semua terbakar. Tak tengok dah benda tu, tak ada dah. Ertinya nak gambarkan cerita tentang sembelihan tu betul berlaku, walaupun asalnya 2 orang je yang jadi saksi, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi oleh kerana kitab Allah sadaqallahul azim terang, maka dia tak benar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, soalan yang saya nak sebut di sini adalah, apa yang dapat kita pelajar daripada korban ini? Pertama, kita nak menzahirkan sifat pengorbanan, sifat keibrahiman itu. Perangai Nabi Ibrahim tu banyak wajah dan sisi-sisi yang mungkin kita boleh ambil dalam hidup kita. Pensyariatan korban itu satu. Jadi sifat seorang abah, sifat seorang suami, sifat seorang pemimpin, sifat seorang nabi, sifat seorang sahabat dan rakan taulang, semuanya Nabi Ibrahim berada di puncak. Kita patut ikut. Sifat Nabi Allah Ismail, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu dapati aku wahai abahku, insya-Allah aku di kalangan orang sabar. Sabar ni satu benda mahal yang kena wujud dalam hidup kita. Sabar ni dia susah. Susah sabar. Sebab itu sifat Nabi sabar. Nabi Musa sabar. Dan disebut wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya nabi-nabi yang mempunyai kekuatan daripada kalangan rasul. Sabar. Allah Subhanahu wa taala menyebut waja'alna hudan li bani Israil waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru, dan kami jadikan mereka itu sabar, menjadi pemimpin tak kala mereka sabar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak alih satu isu. Korban ni macam mana? Sebenarnya kalau kita tengok, korban ni adalah perkara yang penting. Nak ajar kepada kita boleh berkorban. Kerana korban ini tanda kita sanggup berkorban yang Allah minta kepada kita. Kalau kita ada rezeki je, jadikan agenda korban ni tiap tahun kita buat. Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakribanna musallana. Siapa yang ada
rezeki lebih, Sa'ah ni keluasan, ada sikit harta, tapi dia tak korban, tak, ayah mari tempat semayang kami lah. Bahasanya kata orang tak patut, benarlah kamu tak korban. Orang zaman dia korban. Korban ni kalau boleh menjadi agenda kita, korban tuan-tuan. Sebab bila korban ni kita nampak memanglah habis, tapi kita kena ingat orang korban ni tak pernah apa-apa kedana. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa fadainahu bizibhin azim, kami ganti dengan, Allah boleh buat. Saya ni suka sangat kisah-kisah pelik, terutamanya kisah hidup manusia. Untuk saya akhir kisah hari ni, masa saya jadi mufti, terlalu ramai tetamu datang, dalam negeri, luar negeri, ulama ni ramai, penuh. Ada meriah, memang meriah, ramai datang. Daripada umur sehari, siapa umur tua, umur sehari tu nak tahnik, mari dia, kalau ada hari Jumaat tu penuh sampai 30-40 orang mari tahnik, ramai. So nak hak tua tu atuk mari juga, nak tahnik seorang mari 14 orang, biasa tu, tapi seronok, dah dapat cucu. Baik, antara yang datang tu, yang saya ingat, seorang pimpinan Palestin, orang Palestin. Dia datang temu saya, saya tanya dia, saya kata, Syekh, bahasa Arab lah, hang boleh cerita tak ke hamba satu kisah yang pelik yang berlaku di Palestin? Dia cerita kat saya 2-3 kisah, tapi saya nak cerita bab korban ni. Kata dia, ada seorang kaya di Palestin. Orang kaya ni setiap tahun dia akan korban. Bagus, dia korban. Sampailah satu tahun, entah macam mana dia diuji, dia tak ada duit. Adalah bankrupt, kena sekat main dengan Yahudi macam-macam Israel ni, faham. Akhirnya dia pun cakap, kawan dia mari kat dia, awak tak nak korban ke tahun ni? Dia kata, nak juga korban, jangan tak korban. Dia pun cakaplah dengan bini dia, bini dia pun carilah duit bawah bata, bawah ni, cari hok mana, dia pun duk cari-cari, dapatlah duit. Bila dapat duit, dia pun pergilah tempat beli kambing. Dia pun belilah seekor kambing. Bila dia beli kambing, dia buat naik atas kereta van jenis macam Lais kita, bukan Lais, van macam Toyota terbuka belakang tu, hak lama tu. Dia letak kambing di atas tu, dia pun bawa, nak bawa balik rumah, nak korban. Dalam perjalanan nak balik tu, lalukah ikut kapung-kapung. Tengah lalu ikut kapung, entah macam mana, kambing atas kapung dalam kereta tu melompat. Bila melompat tu keluar daripada bank, daripada kereta Lais, kereta apa ni, kereta macam Toyota tu, kereta tu keluar apa lagi, dia kejar. Kambing ni lari, akhirnya datang sebuah pintu. Di pintu tu, bila tengok kambing mari ni, orang pintu tu buka, dan kambing tu masuk dalam pintu tu, rumah tu. Apa lagi dia pergi kat apa tu. Sampai di rumah tersebut, dia tengok kambing dia ada, tapi dia berair mata. Tengok seorang ibu ada 3-4 orang anak sedang peluk kambing. Dia pun kata, ni kambing hamba ni, hamba nak korban. Mak ni cakap, tuan, boleh tak, billahi alaik, kamu bagilah kambing ni kepada kami.
Kamu tengok anak kami tu, peluk kambing sayang, boleh tak? Suamiku mati syahid, dibunuh oleh Yahudi. Ini anak-anak yatim. Allah, anak ni duk gantung tekuk kambing. Payuh kita. Takkan nak pergi retak-retak, pergi sepak apa, tak boleh lah gitu. Dia pun termenung lama. Bini duk tunggu kambing di rumah, bini duk tunggu kambing di rumah. Allah, dengung. Tak apalah, bila tak apa, tinggal balik kosong. Bila balik kosong, bini kata, mana kambing? Allah, ni nak berhadap ke bini payuh dalam suasana macam gini ni. Dia pun ceritalah benar. Cucur air mata bini. Dah lah ujian. Tengok kambing pula tak ada pula, ni macam mana ni? Susah. Akhirnya mikir, kita kena korban juga. Bini dia pun ambil kata tekuk. Ambillah kata ni, pergi gadai beli semula kambing seekor. Dia pun esokan hari pergi gadai, pergi cari kat pelabuhan ada orang eksport kambing kan, baru sapa daripada kapal tu nak buat turun. Tanya, nak apa? Nak kambing seekor. Ada cari besar sekali. Dapatlah kambing besar. Tanya, berapa harga? Tokek kambing tu kata, kami punya prinsip, orang pertama beli kambing kami bagi percuma je. Dalam bahasa mudah, buat guri. buat penawar. Jadi tak payah bayar pun. Besar ni, tak apa, ambil je. Allah bayar, Allah ganti kita. Dan buatlah korban, insya-Allah. Nabi kata, fa innaha ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha. Menatang korban ni, dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan bulu-bulunya. Maknanya disuruh cari hak besar. Cari hak kita, tak payah terganjang, tolak air rebah. Berat. Dah cari hak murah. Cari kalau boleh hak gemuk. Ada masa saya duduk kat wilayah tu, orang Bangla ni satu perangai dia baik. Bangladesh, hak kita lawan bola kita menang baru ni 4-1 tu, dia ada tradisi dia akan beli lembu besar untuk korban. Bila dia beli lembu besar, kawan-kawan dia pula sekumpulan lagi cari hak besar lagi. Hak ni pula cari hak besar. Kalau tuan-tuan rajin pergi kat kandang lembu, tuan-tuan akan tengok lembu ni ada dah. Ni daripada Bangla di kawasan ni, Bangla di Selayang, Bangla di sini, Bangla ni. Tengok, hak tu berikut. Perangai tu perangai baik. Jadi saya rasa cukuplah nasihat saya sekadar tu. Nak lebih-lebih lagi panjang ceritanya, cuma bersama kami ni banyak buku-buku baru. Masa demi masa, buku ni adalah buku yang terbaik yang saya amat suka. Time management, quality time, untuk kita hadam betul-betul. Orang yang berjaya, yang pandai jaga masa. Nota untuk anakku, satu nasihat saya pada anak kita, pada anak-anak kita, tip hafazan Al-Quran. Macam mana cara kita nak hafal Quran. Saya kisahkan luar biasa, kisah-kisah yang pelik-pelik. Orang nak tanya bab Dajjal pun ada. Inilah doaku. Ini buku yang paling laris masa pesta buku. Banyak doa, termasuk doa-doa dalam kehidupan kita yang kita boleh amalkan. Termasuklah buku Al-Kafi. Kalau boleh buat mengajar sini, buat baca. Saya nak settlekan buku ni lebih kurang dalam 20 tahun untuk syarah hadis 40 Imam Nawawi. Bayan linnas, isu-isu semasa yang kita jawab panjang lebar. Ini boleh dapatkan di luar sana lah, tengoklah. Akhir kalam, sekali lagi saya mengambil kesempatan untuk memohon maaf yang banyak selama mana saya jadi menteri, saya jadi mufti, saya tak dapat bersama dengan tuan-tuan, tapi saya kasih pada tuan-tuan semua. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan.